Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita buat motor Lagenda Lagenda ni aku rasa dia injection ke? Carburetor. Tapi Lagenda ni kan, dia punya kelas plate dia 2 keping. Biasanya kalau 2 keping ni dah injection tau. Tapi ini bukan injection. Lagenda ni dia lain sikit kan daripada motor-motor lain lah. Dia punya spring kelas dia ni dia jenis plate tau. Dia macam motor Yamaha Cup lah. Motor Yamaha 80 kan. Dia spring ni lah yang jadi spring kelas dia tau. Sekarang motor ni dia punya mangkuk kelas rebate dah longgar. Lepas tu kelas dia dah habis. Jadinya bila abang ni start motor, dia jadi macam mana tahu? Dia jadi macam kelas habis. Macam kita start, lepas tu dia tak gigit tau. Lepas tu bila aku buka, dia punya ni rebate ni dah longgar. Jadinya aku rebate sekali. Lepas tu tukar kelas plate lain. Kita kena bersihkan gasket lama tu dulu basuh-basuh sikit pakai petrol. Lepas tu kita pasang. Lagi satu, motor ni tak hidup. Motor ni tak hidup sebab bateri dia kan. Motor ni kalau tak ada bateri, coil plug automatik tak ada api tau. Dia ada motor-motor yang jenis-jenis macam itulah. Macam motor ni, macam motor Wave 125 tak silap aku. Wave 125 pun sama juga. Dia kalau tak ada bateri, dia tak boleh hidup. Boleh hidup pun dia akan tak stabil lah. Dia macam senggut-senggut. Basuh enjin motor ni. Lepas tu kat sebelah sana kan, Pejal tengah pasang blok motor keris. Blok motor keris saiz 57mm. Motor keris ni dia pakai blok 57mm Ozi. Lepas tu carburetor dia TS Okey, sekarang Pejal baru lepas valve. Dia punya valve. Okey, sekarang Pejal pasang. Kita tengok motor ni macam ni. Sekarang kita cerita pasal ni pasal adjuster ni. Adjuster kalau yang standard dia memang macam gini tau. Bila kau pusing, dia akan patah balik macam itu. Kau kena pusing sampai ujung ni, kau kena lock. Bila kau dah siap pasang head semua, dah siap pasang sprocket, dah siap pasang timing chain, baru last kali kau pasang benda ni. Lepas tu cara pasang dia, kau buka sikit je. Buka sikit macam ni. Lepas tu kau tarik keluar screwdriver ni. Jadinya dia akan turun sampai mana yang perlu tau. Kalau macam kita pasang dalam keadaan macam gini, korang tekan benda ni, jadinya benda ni dia tekan dengan terkecil tegang tau. Semua motor macam tu kalau macam LC ke Wave 125 kan, yang jenis adjuster dia macam gini. Okey. Jadinya benda ni korang kena ikat sampai habis. Ikat lock macam gitu. Baru bila dapat siap settle semua, baru korang buka benda ni. Baru benda tu dia turun. Jadi benda tu function. Andai kata benda ni kan, bila korang ikat macam gini, waktu korang lepas, dia tak patah balik macam itu, maknanya benda ni rosak sebab benda ni bila rantai kecil itu makin lama makin panjang, dia akan turun sikit macam gitu. Dia automatik turun. Sebab adjuster yang standard ni dia bukan macam adjuster racing tau. Kita kena pulas skru kat atas. Sambung buat motor Lagenda yang aku cakap tu. Tunjuk macam ni sistem dia punya kelas dia punya kelas plate. Kelas plate dia ada 2 keping. Lepas tu macam mana cara kita nak pasang, macam mana cara kelas dia berfungsi. Okey. Untuk bahagian kelas dulu aku tunjuk detail. Okey. Jadinya kita bermula dengan kelas plate kelas plate dia ada 2 geng. 1 2 Okey, ni dia punya mangkuk kelas punya tu lah. Aku pun nak sebut tak tahu. Tapi korang tengok rupa dia sama lah kan. Okey, kalau korang tengok mangkuk kelas ni, okey, korang kena pasang kelas plate dulu. Lepas tu baru pasang besi. Okey, besi ni. Okey, nak pasang besi ni, kalau kita tengok besi ni kan. Okey, korang tengok ni. Dia bulat. Sini pun dia bulat.
Sampai sini dia petak. Okey, jadinya kita tengok dekat sini. Dekat rumah dia ni. Kalau kita tengok sini dia bulat, sini pun bulat, sampai sini dia petak. Jadinya kita ikut. Kita ikut. Kita masukkan petak kat petak, bulat dekat bulat. Apa jadi kalau kita masukkan bulat dekat petak, petak dekat bulat? Dia tak boleh masuk geng. Nampak? Dia tak boleh masuk sebab bukan tempat dia jadinya kita kena follow the rule. Okey. Pasang macam tu. Okey. Lepas tu kita pasang lagi class plate. Okey, nak pasang class plate macam itu dia bagi dia sama rata macam tu. Okey. Okey. Lepas tu dia punya ni kita nak pasang, dia ada marking dia tau. Kalau macam kita terai pasang macam ni kan, kita pusing lah macam mana pun susah nak cari. Okey. Jadinya kita kena cari tempat dia yang betul. Jadinya macam mana kita nak cari tempat dia yang betul? Okey, biasanya kelas-kelas plate punya mangkuk-mangkuk kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kebanyakannya memang semua ada marking jadi kita cari je marking dia kat mana. Kita cari sesuatu yang pelik. Okey. Okey. Contoh macam ni kan. Dia kenapa dia semua tempat tak ada? Kat sini je ada macam lekuk macam ni. Jadinya itu marking dia. Jadi kita cari kat mangkuk ni. Kita cari mana lekuk tu. Dia mesti ada lekuk. Ni. Okey. Ni lekuk ni. Okey, jadinya kita ambil lekuk ni. Lekuk yang dekat papan ni, kita jumpakan dengan lekuk yang kat situ. Macam gitulah. Okey. Lepas tu kita pasang. Kan dia masuk, dia rapat. Dia rapat dengan class plate. Okey, apa jadi kalau macam kita tak masukkan ikut U tu? Dia tak nak masuk kan. Kau nampak tu gigi dia bertinggi. Okey. Jadinya U tu dia kena jumpa macam itu. Dia sama rata lah. Baru dia boleh masuk. Lepas si spring ni kan, untuk pisahkan benda ni daripada mangkuk kelas bila kita tekan kelas. Okey. Jadi macam itu Okey. Lepas tu cara kita nak pasang mangkuk kelas pula. Okey. Kita pasang mangkuk kelas dia macam gini Lepas tu kat belakang ni dia mesti ada wasir macam gini. Wasir. Lepas tu kita pasang mangkuk kelas macam gini. Maka macam itulah kedudukan dia. Okey. Sekarang kita cerita pasal ni pula. Sebab memandangkan motor ni dia tak ada spring kelas tau. Jadinya macam mana kita nak pasang benda ni? Macam gini ke? Macam gini ke? Kalau macam gini, kenapa kita kena pasang macam ni? Kalau macam gini, kenapa kita kena pasang macam gini? Okey. Okey, kalau kita pasang macam gini kan, kita tak jumpa tau. Tak jumpa nak masukkan dia. Pusing lah macam mana pun, kita tak jumpa tau kedudukan dia tu. Dia tak boleh duduk dalam. Dia takkan boleh duduk dalam. Okey. Okey, jadinya kita kena pasang macam gini. Kita pasang macam gini. Kita kena tengok juga. Bila kita pasang macam gini, dia masuk dekat rumah-rumah tu pun dia masuk. Tapi kenapa kita kena pasang macam gini? Sebab kita punya motor Lagenda ni, sistem kelas dia tolak daripada sini ke atas. Okey, ke atas. Sebab apa tahu? Sebab gear kita ni dekat sini, geng. Okey, kau tengok bila aku tekan pakai jari, lepas tu aku masuk gear. Nampak dia main. Maknanya benda ni lah yang menolak kelas kita. Okey. Artinya bila benda tu yang menolak kelas kita, kita kena pasang macam mana tau? Benda ni kau kena pasang macam gini. Kena pasang macam gini. Betul, benda ni kau kena letak macam gini. Barulah orang cakap kalau kita masuk gear, dia tolak benda ni, besi yang melengkung ni boleh jadi spring. Okey. Dia macam gitulah. Okey, jadinya benda ni dah settle. Kita akan pasang mangkuk kelas ni dekat body dia. Okey, sekarang kita cerita pasal substarting pula. Substarting pula Substarting ni boleh dikatakan semua sama lah motor. Kita kena tengok benda ni dulu kan. Benda ni, longkang dia ni, kita tengok dekat enjin tu, dia mesti ada longkang juga. Jadinya longkang dia ni, dia duduk dekat sini. Lepas tu rumah spring dia mesti macam gini juga motor. Okey, lepas tu kita pasang lah benda ni. Okey, kita letak macam gini. Kita pusing lebih tak apa.
Okey, bila dah masuk dalam macam itu, kita pusing benda ni ke depan. Sampai dia jejak dekat rumah yang belakang tu, baru kita pasang spring dia. Spring dia pula kita tengok dia punya nak masukkan ni kat mana kan. Dekat sini. Okey. Kita masukkan dekat sini. Macam itu. Lepas tu kita ambil plier, kita pusing, kita masukkan dekat dalam lubang dekat rumah spring ni Korang pusing, masukkan dekat dalam rumah dia dekat sub starting. Plier aku ni dah cak ayam, geng. Masukkan dekat dalam starting punya rumah. Macam itu Okey. Bila dah macam itu, baru kita ambil benda ni. Okey. Benda ni pun kita kena tengok juga. Bukan takkanlah kita nak masuk macam gini kan. Kita nak masuk macam gini, macam ni dia nak masuk. Jadinya kita masuk macam ni. Okey. Jadi macam ni. Pasang. Okey. Lepas tu korang tolak benda tu sampai habis. Jadinya macam itu kita dia. Okey. Okey, sekarang kita pasang mangkuk kelas pula. Okey, lagi satu motor Lagenda SRX, tak silap aku, dia macam gini. Bila korang pusing mangkuk dia kan, dia macam gini. Skru ni tak pusing tau. Kalau macam motor lain, skru ni ikut pusing. Sebab apa? Sebab mangkuk auto dia terlungkup ke sana. Kalau macam motor yang mangkuk auto dia terlungkup keluar, bila kita pusing mangkuk, skru tu akan boleh pusing. Jadinya macam bila kita tengok macam gini, skru ni tak ketat dia, padahal skru ni dah ketat. Tapi apa jadi kalau skru ni pun ikut pusing? Kalau kita pusing mangkuk ni, skru ni pun ikut pusing. Nanti motor korang jadi kelas mati. Sebab auto ni dah tak jadi one way bearing. Okey. Jadi jangan pelik bila korang pusing benda ni, tapi skru ni tak pusing. Lepas tu kita pasang benda ni. Okay, kita pasang mangkuk kelas dia. Mangkuk kelas dia ni memang susah nak pasang sikit. Sebab apa tahu? Sebab dia punya wasir kat dalam tu, wasir gigi-gigi. Jadinya kalau susah pasang, kita masuk gear. Korang masuk gear, korang pusing je tayar belakang ni. Nanti dia akan masuk sampai dia jumpa. Korang macam tu. Kan dah masuk. Jadi macam gitu Kalau macam kita nak melayan dia, kadang-kadang dia tak masuk, geng. Okay, lepas tu kita pasang ni benda ni. Benda ni dia ada lock dia tau. Dia duduk macam itu Jadinya yang ini dia ni, fungsi dia untuk lock, supaya bila skru mangkuk kelas kita terlonggar, dia tak boleh tertanggal. Sebab benda ni nanti kita kemekkan ke dalam. Okay. Lepas tu kita pasang skru ni. Okay, jadinya bila aku nak ikat skru ni, aku akan buka balik kelas plate ni. Okay. Kelas plate ni aku cabut balik sebab aku tak nak dia berterabur. Tadi aku pasang sebab nak tunjuk dengan korang. Bila kita nak ikat mangkuk kelas ni kan, kita susah nak ikat sebab benda ni berpusing, geng. Benda ni memang kena pusing Kalau dia tak pusing, nanti korang masuk gear, dia terus mati. Walaupun korang tarik tu ada kelas. Benda ni semua motor dalam dia kena pusing macam ni, mangkuk tak ikut. Okey, jadi macam ni cara kita nak ikat. Kita nak ikat senangnya, kita masuk gear, lepas tu korang tekan brake macam ni. Okey, aku try tak tekan brake Sekarang dah ada gear tapi aku tak tekan brake. Dia pusing kan. Okey, sekarang aku tekan brake. Jadi yang kau tekan brake je. Okey, lepas tu benda ni kau pasang macam ni. Letak je gitu. Okey. Bila dah letak gitu, letak benda ni. Bila kita dah letak benda ni, baru kita boleh pasang skru dia, geng. Nak pasang skru dia ni kan, dia ada satu lagi tau. Rumah ni macam gini Rumah dia macam gini jadinya kita pasang macam gini. Sebab apa tau? Sebab benda ni dia kena jejak dekat sini Okey. Alright. Lepas tu kita pasang skru dia.
Kalau yang dah biasa boleh lah pakai cordless. Nanti dia patah dalam. Benda ni korang tak payah ikat ketat-ketat sangat pun, sebab dia spring jadinya dah siap. Okey, jadinya macam mana sistem kelas dia berfungsi. Bila aku tekan gear, nanti benda ni akan tolak ke sini Jadinya dia akan naik macam itu Dia main macam itu. Sebab tu kita kena pasang dia punya spring tu ke dalam. Kalau kita pasang keluar, dia tak jadi spring Okey. Jadinya sekarang kita pasang dia punya casing Kita buka dia punya filter Tak tahulah filter dia ni. Mesti dah kecut geng. Mesti owner dah lama tak tukar. Oh, nasib baik abang ni jenis jaga filter elok. Kita pasang hob baru Dia ada skru buat lawa cover tu. Lepas tu baru boleh buka. Ini skru ni tak boleh buka Biasanya kalau skru macam gini kalau tak boleh buka dah, aku pakai mata drill dalam 4mm ke 5mm kan. Kau tebuk je benda ni, nanti kepala dia ni tanggal. Boleh keluarkan lah. Okay, jadinya skru ni kat situ dia 12. Lepas tu kita akan masukkan minyak hitam. Aku tunjuk dengan korang, kalau motor ni tak ada bateri dengan ada bateri, ada api ke, dia tak ada api ke Sekarang kita tuang minyak hitam Lepas tu dia punya ni pun dah kena sembelih. Pendek geng. Aduh macam mana aku nak tengok dia berapa ml Lepas tu kita tutup. Okay, sekarang kalau korang tengok, dia motor ni tak ada bateri Okey, kita tengok bila tak ada bateri, kita try start, kita tengok dia ada api ke tak ada api. Lepas tu kita pasang bateri. Okey, kita buka plug balik. Nampak dia tak ada api geng. Okey, sekarang kita pasang dia punya bateri Okey, lepas tu lepas kita dah ikat dua-dua tu, kita letak minyak grease kat sini. Okey, dia bagi apa tahu? Bagi mengelakkan spark. Sebab bila dia sparking, nanti korang punya skru tu berkarat. Okey, kita tengok api ada ke tak ada. Aku takut juga nak pegang. Kadang-kadang dia short geng. Okey, nampak dia dah ada api Alright. Lepas tu kita pasang plug, kita pasang kepala plug, kita try start motor ni, tengok macam mana. Okey, sekarang kita try start. Kita tak payah pakai exhaust Kita dengar macam mana motor ni. Kalau dengar bunyi enjin dia dalam keadaan dia tak ada exhaust, bunyi motor ni senyap. Cuma motor ni tak ada api hari tu, sebab tu dia tak hidup Jadi kita pasang exhaust dia. Kita try dengar bunyi exhaust dia bunyi enjin dia kan. Bila dah ada exhaust ni, bunyi enjin, kita boleh dengar bunyi enjin dia kan. Motor ni kalau korang nak buka exhaust dia kan, korang kena buka pemijak sebab dia memang jejak pemijak kan. Tak ada ubat. Lepas tu exhaust dia ni kan, dia punya footrace ni, kalau motor-motor biasa dia pakai getah. Kalau motor ni dia pakai bush macam gini. Bush ni besi tau, dua-dua. Satu kat belakang, satu kat depan. Dia macam gitu Okey, bila kita dah pasang dua-dua skru ni, kita jangan ikat dulu tau. Kita ikat yang depan dulu. Belakang yang dua ni dia untuk pegang exhaust je geng. Jadinya kalau kita ikat ni dulu, nanti yang exhaust depan tu dia macam memaksa tau. Starter lah, tapi tak boleh pakai ke? Tak boleh pakai starter dia. Okey, jadinya kita try start motor ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, motornya senyap geng. Jadinya tak perlulah kita nak mandai-mandai buka enjin. Sebab sebelum ni abang ni datang, dia suruh aku check enjin dah silap aku. Rupa-rupanya lain yang rosak Okey, jadinya aku try setting dia punya carburetor sikit. Sebab aku tengok carburetor dia tu macam dah di adjust angin dia tu. Jadi aku try. Bukan set angin lah. Orang cakap bagi dia standard. Tak boleh dipulas geng. Aku tengah mencari skru angin dia, tapi di mana ya? Takkanlah tak ada skru angin. Yang benar dong. Timing ni. Nak cakap motor ni injection, bukan injection, carburetor. Jumpa pun kan. Sekejap aku tunjukkan korang macam mana skru angin dia. Sebab dia ada penutup getah kan. Okey, jadinya skru angin dia dekat sini geng. Kecil je, halus gila. Lepas tu tutup punya getah. Jadinya sebab tu lah aku tak perasan dia siap ada penutup. Dia letak macam tu. Jadinya manalah nak perasan. Sebab tadi getah tu penuh dengan tanah. Jadinya dia sama colour tau. Okey, tadi kita nak pulas dia macam nak mati kan. Sekarang aku try pulas lagi. Tengok macam ni. Okey, jadinya dah okey Alright. Macam mana boleh ada getah ni kat dalam ni? Jadinya kita letak balik getah ni. Dalam keadaan macam itu kita tak nampak kat situ ada skru angin. Masak geng. Sekarang motor ni starter dia tak boleh pakai Aku tak tahu dia rosak apa. Jadinya kita buka, kita tengok relay dia dulu. Sebab memandangkan motor ni dia dah pakai bateri baru, alang-alang aku try check sekali. Sekarang kita dah tukar relay pun tak boleh geng. Maknanya relay dia tak rosak Okey. Jadi yang korang buka wire ni kan. Ni wire keluar masuk current tau. Okey. Lepas tu kita cucuk kat sini kan. Patutnya kalau dalam keadaan macam ni kan, tekan ni dia akan ada current tau. Ada bunyi beep pun kan. Okey, maknanya dia tak mengalirkan arus elektrik. Okey. Sebagai contoh, aku buat macam ni Aku direct. Okey, aku pakai ni. Kan. Kita tekan ni, patutnya dia bunyi tau. Tapi sekarang dia tak bunyi. Maknanya dia tak mengalirkan arus elektrik. Okey, sebagai contoh aku buat macam ni. Maknanya switch ni tak tahu kenapa. Okey, jadinya kita buka. Aku try repair switch tu kita tak payah tukar switch baru. Piston Piston kita try jolok benda ni tengok. Okey. Kita keluarkan benda ni. Okey, dia macam gini Okey. Sekarang kita ambil kertas pasir, kita gosok benda tu. Kita gosok bagi dia nampak tembaga. Tak tahulah boleh ke tak boleh. Kita try korang gosok sekali. Okey, pasang balik. Okey, lepas tu spring dia ni. Spring dia pun kita gosok juga. Permukaan dia ni. Sebab tu kat sini spring dia tembaga Sebab dia spring ni dia nak mengalirkan arus elektrik. Okey. Protector tau. Ini aku pakai spray anti rust je. Maklumlah kita bukan electrical.
Okey, jadi kita try. Aduh. Okey, jadinya kita try sekali. Okey, mantap. Hanya guna jari hidupkan motor. Macam iklan Sempo geng, hanya guna jari. Jadi kita hidupkan je motor ni. Lepas kita pasang dia punya tali minyak wire warna kuning tu tak ada api. Jadi kita kena tukar coil baru warna kuning ni dia tak ada api Patutnya ni wire lampu tau, tapi wire ni tak ada current. Jadinya lampu kita tak ada lah. Dia ada tapi dia malap. Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia punya coil ni terbakar wire-wire dia ni. Jadinya sebab tu lah dia tak ada api tak ada lampu motor kita. Ni coil ni dia bagi kepada 3 wire tau. Jadinya ni lah 3 wire dia. Okey, jadinya yang aku beli ni, yang baru ni kan, dia ada macam bush kat sini. Yang original dia tak ada. Dia rata je depan belakang. Jadinya bila dia ada bush ni, aku tak boleh nak pasang benda ni. Benda ni dia matikan kabel dekat bawah tu tau, supaya kabelnya tak terkena magnet. Jadinya benda ni aku buang. Benda ni aku buang pakai grinder. Ratakan macam yang atas ni Okey, sekarang aku pergi grind kejap benda tu. Lepas tu kita tengok wire-nya. Okey. Dia betul-betul dah ngam macam itu, dah duduk dekat petak dia tu, baru kita ikat Jadinya dia macam itu Jadinya bila magnet kita pusing, dia tak jejak dekat wire. Okey. Alright. Okey, sekarang lampu belakang dia dah hidup Sekarang kita tengok lampu depan pula Abang nak asuh tangan. Asuh tangan, asuh. Gigit bang. Okey, jadinya motor Legenda ni dah siap Aiskrim geng. Okey, jadinya Toyol akan try start motor ni. Start pakai starter Yol, try. Kunci dia memang susah sikit. Dia kena ada orang yang berpengalaman je. Tekan betul-betul. Okey. Dah siap Lampu pun dah terang. Sebelum ni lampu tak terang. Lepas tu lampu belakang dia tak hidup. Sekarang dah hidup